يا ربي صل على محمد يا ربي اوصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي إذانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكنا جنانك يا ربي صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي احطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي وفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah rahmatillah bina salatan wa salaman daimani bidawamikillah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri waqlub latan bi lisani yafqahu qawli amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul mengingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diturunkan Allah segala rahmat, cucuran yang banyak dari Allah SWT dengan berkat menyebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan man shalla wahidan sallallahu alaihi asyarah. Maknanya barang siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah berikan 10 kali ganda. 10 kali itu ada 3 perkara. Ditolak balak, tolak balak, dinaikkan darjah dan diampunkan dosa kita. Jadi ini selawat sekali 10, 3 macam perkara. 3 in 1. Jadi kita hari ini nak cari semua nak cepat. Begitu juga Allah beri kepada kita keberkahan yang mulia, iaitu bulan malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam berserti dalam satu siwan. Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr. Satu malam itu bersamaan dengan 1000 bulan. Begitulah Allah sayangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, para ulama mengatakan malam yang seafdal dari bulan-bulan yang mulia termasuk bulan Ramadan adalah malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita malam ini pada malam yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala nak dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat telah bertasbih dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu luar biasanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di bumi ini untuk umatnya, untuk kita semua. Beruntung kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana umur yang singkat amalan digandakan. Umur yang singkat pahala yang banyak diberikan. Buat 1 dibalas 10, buat 10 dibalas 100. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah cinta kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya katakan tadi dengan firman Allah Taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang lelaki yang lemah lembut sifatnya, yang amat belas kasihan, yang amat memerhatikan kamu semua dengan sifat-sifatnya yang luar biasa, yang lemah lembut, yang keadaannya tidak senang kalau kamu dalam keadaan duka, cita, susah dan sebagainya. Beliau siapa? Beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita beruntung menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan malam Maulidin Nabi, malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan tahunan ataupun hijrah itu lain, tapi ini malam ini malam menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana umatnya, bagaimana kita tak berbahagia dengan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke mana malam itu adalah lebih mulia dari malam Lailatul Qadar di malam bulan Ramadan. Kerana dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapat mengenali malam Lailatul Qadar, kita mendapat kabaran
tentang puasa, kita mendapat gambaran tentang ganjaran solat, kita mendapat garangan tentang zakat dan sebagainya. Inilah berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, kita tidak mengenal dia. Kita tidak tahu pahala malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu pahala malam nisfu Syaban dan sebagainya. Kerana berkat dari kita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita umatnya yang diberikan pada hari ini, bagaimana rasa gembira kita, bagaimana rasa besar hati kita, bagaimana untuk kita membesarkan, memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Maka yang penting bagi kita, utama orang-orang tua, kenalkan anak-anak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan anak-anak kita dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kenalkan anak-anak kita dengan sirah-sirah yang lain. Sirah Bill Gates, sirah Bill Gates, macam-macam kita kenalkan, Shakespeare dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah mengenalkan anak-anak kita dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Muhammad? Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kita tidak pernah bercerita, duduk dengan anak-anak kita. Yang kita bersembang tentang apa? Tentang dunia, tentang apa yang ditonton dalam TV, ditonton dalam video, ditonton. Itu yang disembangkan. Pernah tak kita menyembang dengan anak kita tentang siapa Khalifah Umar bin Khattab, siapa Sayyidina Abu Bakar? Tidak pernah. Yang kita sembangkan jiran sebelah, yang kita sembangkan si fulan dan si fulan. Tambah lagi dengan mengumpat dan mengata lagi. Tetapi kita tidak pernah menceritakan kepada anak kita siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kelahirannya? Bagaimana kata Habib Ali bin Muhammad Al-Haji, waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun malaikat dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan sebagainya. Kemudian tatkala dilahirkan dan waktu Aminah ibunya mengandungkan sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak merasa satu kesakitan pun. Bahkan Aminah mengandung Nabi SAW seperti biasa. Dan apabila Nabi SAW dilahirkan, beliau telah lahir dengan dalam keadaan sujud, telah berkhitan dan telah tercelak matanya. Ini kemuliaan Nabi SAW. Dan wajahnya seperti bulan purnama. Wajahnya seperti bulan purnama. Dan dari sifat beliau, walau dari kecil hingga ke besar, kena ke dewasa, beliau mempunyai sifat-sifat yang baik, yang adil, yang dikenali dengan sifat amanah waktu umurnya 11 tahun. Walau dalam sifat bayinya, ketika ibunya, ibu angkatnya Sayyidina Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi SAW sebagai anak angkat untuk disusukan, sebagai ibu susuan. Dan tatkala Nabi menyusu dengan Sayyidina Halimatus Sa'diyah, Nabi hanya menyusu di sebelah kanan tadi mana yang disusukan. Dan apabila Halimatus Sa'diyah untuk melarikan Nabi sebelah kiri untuk memberikan susuan, Nabi menolak. Kerana ada adiknya seorang lelaki lagi yang patut disusukan oleh ibunya. Maka beliau menolak untuk susuan kali kedua, tetapi memberikan peluang untuk adiknya menyusu pula. Ini Nabi dalam keadaan kecil sudah menunjukkan keadilan dan akhlak yang mulia. Bagaimana kita? Bagaimana didikkan anak-anak kita? Bagaimana kita memberi pelajaran kepada anak-anak kita? Kita tidak pernah mengenalkan mereka dengan ini. Kita tidak pernah mengajar mereka dengan ini. Kita tidak pernah membawa mereka kepada cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mereka akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai akhirnya berselawat kepada Nabi pun tak tahu nanti. Di akhir zaman begini terjadinya. Sampai berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ketahui. Dan fadilat selawat tak tahu. Apa yang dia tahu? Fulus. Apa yang dia tahu? Kegembiraan. Apa yang tahu? Makanan. Apa yang dia tahu? Minuman. Kalau disebut minuman, macam-macam minuman dia tahu. Semua tahu minuman. Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bagaimana Nabi SAW yang dikenal dengan nama-nama ini. Kemudian Nabi SAW dikenal dengan panggilan Raufur Rahim. Nabi SAW dikenal dengan Amir, Sayyidina Hakim, dengan nama-nama yang mulia. Bagaimana yang diberikan nama-nama dari Allah SWT. Allah memberikan nama-nama kepada Nabi SAW. Sayyidina Rauf, Sayyidina Rahim. Ini Allah berikan kepada Nabi SAW.
Kerana Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, apa tujuan aku ciptakan kau? Apa tujuan aku ciptakan kau? Maka kata Muhammad SAW, Ya Allah, aku tidak tahu ya. Ya Muhammad, ketahuilah aku ciptakan kau untuk aku ciptakan kau kerana untuk umat manusia. Aku ciptakan kau untuk umat manusia, untuk alam jagat, untuk semuanya. Dan bagi aku, untuk kau apa? Bagi aku, untuk kau apa ya Muhammad? Saya tak ketahui ya Allah. Saya tidak mengetahui ya Allah, kata Rasulullah SAW. Bagiku kepada kau ialah Muhammad, ialah orang yang berselawat kepadamu. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Bagiku kepadamu ialah orang yang banyak berselawat kepadamu ya Muhammad. Ini. Jadi bagaimana kita semak kira-kira kita? Berapa banyak kita berselawat kepada Nabi SAW? Berapa banyak kalau kita kira wang? Berapa banyak kita membazirkan waktu? Berapa banyak kita membuat perkara-perkara yang remeh, tetapi tak pernah kita berselawat. Ada waktu yang lapang kita mengambil masa untuk berselawat kepada Nabi SAW, memuji Nabi SAW. Jika tidak siang malam kita bertahajud memuji Nabi SAW. Tapi apa yang kita lakukan? Semuanya perkara-perkara yang law. Bagaimana kita akan mendapat fadilat dari kasih sayang Nabi SAW? Bagaimana terjadi? Yang mengasihi Nabi SAW tetap Allah berikan pertolongan. Yang mengasihi Nabi SAW tetap Allah memberikan bantuan. Bagaimana terjadi di Palestin? Di Palestin, seorang dari orang Palestin pergi menyeberang Gaza. Di cerita terbaru, maknanya bukan baru pada mana, tapi lebih kurang 7-8 tahun yang lalu. Pergi ke Semenanjung Gaza, beli drum minyak zaitun, pakai drum. Beli dia. Sampai waktu untuk menyeberang ke Gaza untuk balik ke Palestin, di situ ditahan oleh askar Israel. Beliau beri drum tu banyak, 7 drum lebih kurang minyak zaitun tu untuk dijual kepada orang Palestin. Jadi beliau ditahan oleh askar Israel. Ditahan, kata Israel, aku boleh lepaskanmu dengan satu syarat saja. Apa syaratnya? Hendaklah kamu di hadapanku mengeji nabimu, mencerca nabimu, memaki nabimu, menghamun nabimu. Kita, Nabi kita dimaki, dihamun, kita tak pernah marah. Kita tak pernah rasa duka cita. Bahkan kita rasa diam, tak ada apa. Tak, seolah-olah tidak ada apa yang berlaku kepada diri kita. Seolah-olah tak ada apa yang berlaku kepada kita. Bagaimana semangat kita? Bagaimana ikrar kita? Bagaimana perjanjian kita? Bagaimana semangat kita tentang kasih kepada Nabi SAW? Kita tidak diajar menghina agama lain. Tetapi bila yang menghina agama kita, bagaimana kita? Yang menghina Nabi kita lebih menghina ayah kita. Menghina ayah kita ada maafnya, tetapi menghina Nabi SAW tak ada maafnya. Kerana Nabi penyelamat umat bagi kita. Mengasihi Nabi lebih daripada ayah kita sendiri. Bagaimana kita? Maka orang Palestin ini mengatakan, aku tidak akan mencerca dan mengaki mahamun Nabiku. Kalau engkau tak nak mencerca Nabimu, tidak menghamun Nabimu, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi akan kutumpahkan minyak-minyak zaitun ini ke tanah. Tumpahkanlah, kata orang Palestin ni. Bagi aku, tidak akan aku hamun atau aku cerca Nabiku sama sekali. Kalau kita agaknya darurat. Balah, ini hari darurat, buat jugalah. Janji tong selamat, janji minyak selamat. Siapa yang menyelamatkan kita? Yahudi dengan lawyer buruknya, dengan mungkir janjinya. Janji mungkin selamat, tapi setelah itu kita tetap dibuat juga kadang-kadang Yahudi ini. Kerana Yahudi kita tidak boleh berbuat perjanjian. Nabi SAW dan mengatakan jangan berbuat perjanjian dengan Yahudi. Kerana mereka tetap akan mengingkari dan memungkiri. Sedangkan Nabi mereka bunuh. Jadi Palestin mengatakan tidak, sama sekali. Beri amaran yang pertama, kamu cerca Nabimu. Tak. Kalau tak cerca, kami buangkan minyak zaitun yang kamu bawa ini.
Maka dibuangkan. Yang pertama, tong yang pertama ditumpahkan. Bila tong yang pertama ditumpahkan, maka terus Yahudi ini mengancam lagi, cerca nabimu. Tidak. Maka tong yang kedua ditumpahkan. Sampai ke-7 tong yang dibawa itu ditumpahkan oleh Yahudi. Menangis orang Palestin ini akhirnya. Menangis orang Palestin. Tapi tetap dengan pendiriannya tidak akan mencerca nabinya, tidak akan memaki hamun nabinya. Bahkan beliau berselawat kepada Allah SWT, kepada Nabi SAW, dan beliau mengatakan, walau diriku kau tembak, kau bunuh sekalipun, namun mencerca nabiku tidak sama sekali. Ini kekuatan iman mereka. Bagaimana iman kita? Sedikit tunjuk dunia tergadai, sedikit diugut lelah sama sekali, sedikit diugut habis digadaikan maruah kita, habis semuanya. Bagaimana kata cinta kepada Nabi SAW? Maka setelah ditumpahkan, maka dilepaskan orang Palestin ini untuk pulang ke Gaza. Maka apabila menyeberang, orang Palestin ini menjerit, menangis yang amat kuat kerana minyak-minyak yang dibeli untuk diberniagakan dia telah ditumpahkan oleh askar Israel. Bahkan Israel gembira dan kerana melakukan perbuatan itu. Tetapi orang ini bila menyeberang menangis. Akhirnya tidak tahan dengan tangisannya, langsung seperti orang meraung yang kuat dalam perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba di rumahnya tangisan itu didengar oleh isterinya, terdengar. Dan isterinya kenal, ini tangisan suaranya seperti suara suamiku. Maka isterinya pun keluar dilihat, benar yang menangis itu suaminya. Maka berlari dia ke arah suaminya memeluk. Kenapa engkau menangis ya Paula? Bagaimana aku tidak menangis, katanya. Minyak yang aku beli untuk buat dagangan dan makan ditumpahkan oleh orang Israel, ditumpahkan oleh orang Yahudi. Hei, kata isterinya, tidakkah kamu ketahui? Allahumma salli alaihi. Tidakkah kamu ketahui? Tadi ada orang yang berjubah putih, wajahnya berseri-seri, mengetuk rumah kita dan mengatakan, ini aku bawa minyak zaitun yang 7 tong untuk suamimu. Wah, ini aku bawakan untuk suamimu. Kan abang kirim sama orang mengirimkan. Tidak, kata suami, aku tidak berpesan kepada siapa, bahkan aku beli aku. Belum aku sampai dan ditumpahkan. Tidak, tadi ada orang lelaki yang wajahnya berseri, wajahnya putih, berpakaian putih, datang menghantarkan itu. Kalau tak percaya sekarang kembali ke rumah kita, dilihat benar siapa yang menghantar. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allah. Bagaimana kita? Bagaimana kita dengan kalau kita diri kita sekecil itu kita boleh menggadaikan diri kita, maruah kita untuk menjual agama kita. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita? Lihat seorang wanita yang mengorbankan dirinya untuk Nabi SAW yang bernama Nasibah binti Ka'ab, yang dikenal dengan nama Ummu Amamah. Di peperangan Uhud, Nabi telah dikepung oleh seorang yang bernama Ummi Ibnu Aqmah. Beliau telah datangi Nabi dengan keadaan Nabi tidak berada senjata. Maka Ummu Amamah melihat keadaan itu, datang kepada Nabi. Orang kenapa melindungi Nabi? Maka kata Ummu Ibnu Aqmah ini, ketepilah wahai perempuan. Sesungguhnya aku tidak berhajat kepadamu dan aku malu kalau membunuh seorang wanita. Tapi kata Ummu Amamah apa? Tidak. Aku akan pertahankan nabiku. Jangan kau pengapa-ngapakan nabiku. Maka beliau mengangkat pedang, menghunus pedang melawan dengan ini Ibnu Qam'ah. Maka apabila dia tebas, pedang wanita ini terpelanting. Kerana wanita lemah. Maka dengan itu, pelanting. Datang orang ini tadi, menolak perempuan ini tadi untuk membunuh Nabi SAW, untuk menerkam. Tapi beliau langsung mendatangkan perlindungan, menahan badannya
untuk supaya tidak mengenai Nabi. Maka dari situ dilibas orang tadi dengan pedang, maka terkena bahagian bahunya dan putus tangannya. Lihat keadaan itu, yang nak membunuh tadi lari, malu kerana menetak seorang wanita. Malu menetak seorang wanita. Maka anaknya Habib bin Ziyad datang melihat ibunya, dan dengan itu Rasulullah SAW hampir kepada wanita ini. Kenapa engkau lakukan begini? Dan tidak ada seorang perempuan yang sanggup berkorban seperti ini. Benar ya Rasul, aku lakukan ini kerana aku cinta kepada dia, dan aku tidak mahu tuan cedera dan terkorban. Maka aku melindungimu ya Rasulullah dengan diriku, mempertahankanmu ya Rasulullah demi cintaku. Aku tidak minta apa lain ya Rasulullah. Aku minta aku dapat bersama-samamu di syurga nanti ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dengan mengatakan, kau dan keluarga kau bersamaku di syurga nanti. Ini seorang wanita, tadi seorang lelaki, seorang wanita yang menunjukkan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita umatnya? Bagaimana kita hari ini? Berapa banyak kita mengurus wang hari-hari? Berapa banyak kita membuang masa hari-hari? Berapa banyak kita meninggalkan kerja-kerja yang lain? Umur kita semakin lama semakin berjalan, semakin meningkat. Ini yang ditangisi oleh Abu Darda. Manusia mengatakan memang umur dia panjang, 70, 80, mereka meningkat, memang tinggi ilmunya. Tapi ingatlah, umurmu itu sudah akhir, penghujung. Kerana apabila umurmu telah sampai 40 tahun, kamu telah mula sampai ke muncak umur yang akan turun. Sama ada turunnya menggelonsor atau perlahan, itu umur kita. Jadi bermakna persiapan apa yang kita nak buat? Bagaimana sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak yang kita ucapkan kasih sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Adakah mematuhi, mengikuti kehendak-kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak-kehendak akhlak-akhlak yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Membentuk diri kita dengan akhlak yang baik, membentuk anak-anak kita dengan akhlak yang baik, sopan santun dan sebagainya. Di mana kita? Kalau kita dipersoalkan di yaumil qiyamah, bagaimana? Apa yang akan kita jawab dengan Nabi SAW? Apa yang akan kita jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kamu telah mendidik anakmu dengan jalan yang benar? Kata kamu biarkan dia hanya dengan dunianya? Kamu tak memberikan perhatian? Asal hidupnya di dunia gembira, hatimu rasa gembira. Tetapi sebenarnya kegembiraannya di dunia itu akan membawa kecelakaanmu di akhirat nanti. Ingatlah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikul amwalukum auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu anak kamu dan harta kamu dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah mengingatkan kepada kita. Berapa lama kasih sayang kita kepada anak? Sama ada dia pergi dulu atau kita pergi dulu, akan terputus. Dia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dia dulu. Jadi bagaimana yang akan kita bekalkan dengan dia? Dan bagaimana kita membekalkan diri kita untuk mendapat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana di yaumil qiyamah besok tidak ada pertolongan lain melainkan pertolongan atau syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pertolongan Nabi SAW yang mana Nabi simpan syafaat ini yang dikatakan al-syafaatul kubra untuk umatnya, bukan untuk cucunya. Padahal waktu kelahiran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu telah sampai pengkhabaran kepada Nabi SAW. Apabila lahir Sayyidina Husain, Rasulullah lihat Jibril seperti orang yang bersedih menangis. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa kau kelihatan sedih seperti menangis?" "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ketahuilah olehmu bahawa Husain akan mati terbunuh di Karbala nanti." Maka Nabi diam. Kemudian Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ya Jibril, bawakan padaku tanah Karbala.
yang mana Husain akan yang terbunuh nanti. Maka Jibril membawakan tanah Karbala kepada Nabi dan Nabi simpan di dalam sebuah botol dan Nabi pesan kepada Ummu Salamah yang mana isteri Nabi yang paling panjang umurnya. Berpesan, ya Ummu Salamah, jika tanah Karbala ini bertukar menjadi darah berna Husain syahid syahid di Karbala nanti. Bertukar menjadi darah, Husain syahid dari Karbala. Dan setelah Jibril menyampaikan perkabaran itu, Rasulullah berdoa dengan terima dengan redha. Kata ulama, kalau Rasulullah nak berdoa tukarkan supaya Sayyidina Husain itu tidak mati di Karbala, tidak terbunuh di Karbala, Rasulullah boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana doa Rasulullah diterima. Tetapi Rasulullah menyimpan doa itu, syafaat itu untuk umatnya di yaumil kiamah nanti. Tidak, bahkan beliau rela dan sanggup menerima cucunya yang dikasihi, yang disayangi mati syahid di Karbala. Bagaimana pengorbanan Nabi dan bagaimana pengorbanan kita? Bagaimana yang kita nak renungkan manusia yang begitu kasih kepada kita, tapi kita tinggalkan kasih sayangnya, kita tinggalkan segala perintahnya, suruhannya kita abaikan. Apakah yang akan kita dipertanggungjawabkan untuk dipersoalkan di yaumul kiamah nanti? Lihat seorang dua beradik sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu kisah. Seorang kaya mempunyai anak dua lelaki. Dan orang kaya ini meninggalkan harta yang banyak. Maka setelah meninggalkan harta yang banyak, harta ini difaraid berdua, asabah. Antara lelaki dengan lelaki, dua orang bahagian ini dibagi sama. Setelah hartanya dibagi sama, semuanya selesai, hanya tinggal peninggalan orang tuanya satu kotak lagi. Sebuah kotak. Dan apabila dibuka kotak itu, dilihat ada 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata abangnya, wahai adikku, satu untuk engkau, satu untuk aku, dan satu lagi demi keadilan kita potong 2. Apa kata adiknya? Wahai saudaraku, wahai abangku, aku tidak rela rambut Rasulullah SAW dipotong 2. Aku tidak rela rambut sallallahu alaihi wasallam dipotong 2. Ini kasih sayang. Jika kamu memerlukan harta, ambillah harta yang kau berikan bagiku bagi 2 tadi tu. Kalau kamu perlukan harta, ambillah hartaku semua. Tapi rambut Nabi SAW jangan dipotong. Dan ketiga-tiga helai rambut Nabi SAW itu kau serahkan kepadaku. Kerana abangnya lebih pentingkan dunia, adiknya yang lebih mementingkan kecintaan kepada Nabi, maka abangnya kata, ambillah kamu 3 helai ini dan aku ambil hartamu semua. Maka abangnya setelah itu terlibat diri dalam perniagaan yang akhirnya mendatangkan kerugian, akhirnya menjadi papa kedana, kata orang Melayu. Habis semua hartanya, termasuk ditipu dan kerugiannya. Tetapi sebaliknya, adiknya setiap hari sebelum keluar rumah, rambut Nabi itu ditaruh dalam satu cembul dan disirami direnjisi dengan minyak wangi. Dan sebelum keluar dari rumah, setiap hari beliau mencium rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari keadaannya yang tak punya apa-apa, Allah mengilhamkan kepada manusia, datang cinta kepadanya, datang kasih kepadanya, dan doanya mustajab. Demi kerana kecintaan kepada Nabi SAW, Allah memberikan doanya yang mustajab. Maka beliau didatangi manusia yang ramai, sampai dunia akhirnya menjadikan mewah padanya. Tapi dia tidak mengharapkan kepada dunia, semana-mana datang kecintaan kepada Nabi SAW. Dan bila sampai waktunya meninggal, wafat, maka beliau mewasiatkan, jika aku dikapankan, maka karukkan dalam kapanku tiga helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka orang yang mengapankan jenazah beliau melakukan setelah itu, dan jenazah beliau dikebumikan. Dan setelah dikebumikan, sebelum manusia pulang untuk berangkat pulang meninggalkan perkuburan itu,
tiba-tiba dengar suara. Wahai kamu semua, ketahuilah, jika kamu mempunyai hajat, kamu yang keperluan, maka datanglah di perkuburan ini, bertawassullah, berdatanglah ke tempat ini, bertawassullah dan memintalah berkah dari, bukan dia yang memberi manfaat, Allah yang memberi segala, tetapi datanglah kepada kuburan ini, bertawassullah dengan berkat si fulan ini, agar doamu diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kerana kecintaan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang itu yang memberi manfaat, tetapi dengan berkat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita salah tafsirkan. Jadi ini dia. Ini kemuliaan orang-orang yang begini. Dan hari ini banyak manusia yang mengatakan, kenapa kita dibikin maulid? Kenapa? Apa yang ada pada maulidin Nabi? Nabi tak melakukan. Ya, Nabi tidak menghebahkan kerana takut wajib kepada umatnya. Sebagaimana Nabi tidak menghebahkan sembahyang tarawih, takut wajib kepada umatnya. Maka balik daripada tarawih, balik daripada sembahyang isyak, Nabi sembahyang 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah dan Nabi sambung sampai bengkak kaki. Kita balik ke rumah juga, tapi tak sambung. Sebaliknya sambung sampai bengkak perut. Balik makan, balik makan, balik makan. Bukan bengkak kaki, sebaliknya bengkak perut. Itu kita. Jadi fikirlah. Nabi terus. Dan begitu juga dengan maulidin Nabi SAW. Nabi berpuasa pada hari Isnin untuk mengingatkan kelahirannya. Jadi yang ada katakan, tidak. Kalau orang menafikan kelahiran Nabi itu benar. Maulid itu makna kelahiran Nabi. Kalau dinafikan maknanya orang itu bukan Islam. Kerana maulid itu adalah maknanya bukan haul, bukan itu, bukan ini, tetapi maulid itu adalah kelahiran Nabi. Apa maulid? Maulid itu kelahiran. Jadi kalau menafikan kelahiran, bermakna kalau Nabi dinafikan, maknanya Nabi tak wujud. Kalau orang itu menafikan kenabian, maknanya orang itu kafir. Jelas. Jadi maulidin Nabi itu memperingati, sebagai kita umat menunjukkan rasa kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut kelahiran atau apa, kalau disebut dengan ulang tahun, disebut dengan haul. Ini bukan haul. Ini kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang dimatah mati disambut kelahirannya? Ada tak? Ada tak di antara kita yang orang sambut haul kematian? Betul, ulang tahun kematian. Jadi betapa mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memperingati hari kelahirannya walaupun beliau telah wafat. Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Jelas. Jadi begitu memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh memperingati ulang tahun, minta maaf, ulang tahun hari kemerdekaan, ulang tahun pingat-pingat yang nak dibagikan oleh Sultan Bergabung dan sebagainya, Sri Paduka Baginda dan sebagainya, kita boleh ikut. Tak ada ulama yang mengatakan bid'ah. Sedangkan ulang tahun bagi pingat ulang kemerdekaan tak pernah diraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah tak? Saya tanya tuan-tuan, bid'ah atau tidak? Jawab dengan jelas, terang. Bid'ah atau tidak? Kenapa tak ada yang bersuara? Itu bid'ah. Tapi kerana yang tak bersuara itu pasal nak terima pingat, nak dapat jangan ingat APJK, JPS, macam-macam, AMN, ahli mangku negara, ahli masuk neraka pun ada, macam-macam ada. Kerana ingatkan pingat, maka itu yang sebab mereka tak menegur. Padahal itu adalah bid'ah. Jadi kalau menurut Nabi SAW bid'ah, apakah mereka lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tentu Rasulullah SAW dia memperingati kelahiran Nabi salah. Apa memperingati kelahiran mereka-mereka ini boleh? Kenapa memperingati kelahiran Nabi SAW tak boleh? Fikirkan baik-baik.
Di mana kita letak harga diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diri kita sebagai sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya tergiur dengan dunia. Kita hanya tergiur dengan pujian-pujian dunia yang hanya sementara. Kita dipingat apa sekalipun, kita hanya masuk ke dalam lubang kubur. Satu bintang pun tak bawa masuk dalam kubur. Yang kamu bawa dalam kubur adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, bertakwa kepada, itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bawa pingat. Jika bawa pingat kena sengat baik tak baik nanti. Dulu, minta maaf, dulu cerita sikitlah. Mungkin kat sini agaknya pernah berlaku tak pernah berlaku saya tahu. Dulu kita lihat, minta maaf cakap orang kafir dahulu, seperti orang-orang Tionghoa dan sebagainya. Bila mati dipakaikan kasut, dipakaikan gelang, dipakaikan pakaian yang indah-indah. Ditanam, besok yang pakai gelang, yang pakai apa semua hilang. Habis semua. Kerana digali balik. Akhirnya dipakaikan rantai. Bila dipakaikan rantai, yang mencuri ini pun tarik rantai. Pak! Rupanya dia mati sebab setengah tulang. Tulang pun jatuh, dia pun ayak. Mereka pun lari. Sebab ini. Jadi mereka pun dah pandai sekarang. Tak payah pakai barang-barang berharga lagi. Simpan aja lebih baik. Wang pun tak payah kirim cash. Pakai bakar aja. Duit bakar boleh pakai tak? Boleh pakai tak? Jadi itu. Kita fikirlah. Kalau itu. Kereta dibakar boleh pakai lagi? Tak boleh pakai. Jadi bodoh tak bodoh. Jadi kita jadi umat yang beruntung, diberikan kecerdikan, diberikan fikiran yang waras oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia memilih agama yang benar. Tetapi kenapa kita remehkan? Kenapa kita rugikan? Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita tak manfaatkan? Ini soalannya pada kita. Ini soalannya pada kita. Apakah, bagaimana akan datang, bagaimana yaumil qiyamah Allah menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita di dunia, di sekolah agama kita dah belajar tak ada syafaat, tak ada nabi yang boleh mensyafaat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Itu asy-syafaatul kubra. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat kepada kita, selain daripada mereka-mereka yang dibenarkan oleh Allah Taala untuk memberikan syafaat. Tapi syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menunjukkan kepada kita akan kemuliaan Nabi baik dunia, begitu juga di akhirat. Kalau kita kat dunia ini kita tahu yang boleh tolong kita untuk selesaikan masalah kita adalah orang itu, apakah kita pergi cari orang lain dulu? Tentu kita terus menuju kepada orang yang boleh membantu menyelesaikan masalah kita. Maknanya kita direct line terus pergi kat situ. Betul atau tidak? Betul. Tetapi di yaumil qiyamah kita tahu yang memberi syafaat besok adalah Nabi sallallahu. Tapi kenapa kita melalui dulu bapa kita Adam, Nuh, Ibrahim? Kenapa kita tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kerana Allah nak menunjukkan kepada kita kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Allah Adam sendiri mengaku, aku tidak boleh bersyafaat kepadamu kerana aku sendiri melakukan dosa kepada Allah Subhanahu. Begitu dengan Nuh, Ibrahim dan sebagainya. Jadi yang boleh memberi syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Maka Nabi akan datang tampil kepada umatnya untuk memberi syafaat di yaumil qiyamah, waktu manusia di padang mahsyar semua. Nabi datang untuk memberi. Tapi Nabi datang dengan keadaan menghadap kepada manusia, dan ketika itu api neraka telah mula merempuh malaikat-malaikat yang menjaga api neraka supaya melepaskan api neraka dari kepungan mereka untuk menempuh ahli mahsyar untuk dijahanamkan kepada siapa-siapa yang meneraka kepada Allah SWT. Tatkala api neraka telah merempuh
Malaikat-malaikat dengan rantai-rantai yang mereka rantai untuk tidak lepaskan api neraka, tapi terlepas dan terputus. Akhirnya api neraka masuk ke mahsyar untuk merempuk ahli mahsyar. Hanya yang menahan kemarahan api neraka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, wahai api neraka, berundurlah kamu. Berundurlah kamu wahai api neraka. Jika kamu mara setapak lagi, aku hancurkan lumbur dirimu. Kata api neraka, ya wahai Muhammad, ketepilah engkau. Sebab aku memang telah diberi perintah oleh Allah mengharamkan memakan jasadmu. Mengharamkan memakan jasadmu. Jadi kau ketepilah, tak usah sibuk. Kau ketepi kerana aku akan merempuh orang-orang yang telah mendahaka kepada Allah di yaumil mahsyar. Pada hari mahsyar. Maka Rasulullah kata, jika kau mara setapak lagi, akan ku hancurkan kau. Tatkala itu, apa yang boleh dihancurkan Rasulullah adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah yang kita bawa di dunia ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintah kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itulah yang dikatakan at-taqwa. Imtisalu nawabir wa ciwawun nawabir. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegak. Itulah cahaya kita di yaumil kiamah. Tetapi kita berbalik, buat yang ditegah, tinggal yang disuruh. Itulah dia. Apa yang kita akan jawab dengan Nabi? Bagaimana nak membantu? Bagaimana Nabi akan membantu kita nanti? Maka Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya Allah mengatakan, irfa raksa yang sabtak ya Muhammad. Angkat kepalamu dan mohon kepadaku ya Muhammad. Siapa yang kau nak berikan pertolongan? Siapa yang kau nak berikan syafaat? Aku izinkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya, betapa besarnya Nabi SAW, betapa agungnya Nabi SAW. Bagaimana kita di dunia mengagungkan Nabi SAW? Kita tidak pernah menitiskan air mata. Kita tidak pernah menitiskan setitik air mata memerhatikan pengorbanan Nabi SAW. Sedangkan Sayyidina Khadijah, isteri tercinta Nabi SAW, menitiskan air mata takut tak boleh membantu suaminya lagi. Sampai waktu Nabi pulang dari berdakwah di waktu malam, tatkala Sayyidina Khadijah sedang menyusukan Fatimah, dan apa yang keluar dari susu Khadijah, tiada susu lagi kerana kurang makanan, tiada zat apa lagi, tiada apa yang keluar, hanya yang disedut oleh Fatimah seolah-olah dia macam air darah dari susunya Khadijah. Melihat itu Nabi menitiskan air mata. Nabi menitiskan air mata melihat Khadijah. Langsung diangkat Fatimah yang tidur. Nabi menunjukkan kemanjaannya, kemesraannya dengan isterinya. Lalu Nabi berbaring di ribaan Khadijah, menunjukkan kasih seorang suami, minta dibelai dan suami membelai isterinya. Baring di ribaan Khadijah. Sedang kerana terlalu letih dan penat, Nabi tertidur di baringan Khadijah. Dan sekali itu Khadijah merenung wajah Nabi SAW. Khadijah memerhatikan wajah Nabi, suami yang tercinta, dengan penuh pengorbanan untuk umatnya, tidak memikirkan tentang dirinya. Walau hatta ada rampasan ghanimah sekalipun, tidak diberikan pada keluarganya dahulu, tetapi diberikan kepada umat Islam dahulu, diberikan kepada orang muslimin dahulu. Nabi tidak pernah mengambil kepentingan untuk dirinya. Bagaimana kita dapat satu-satu yang beruntung, yang baik untuk dia. Kalau kita meniaga untung untuk kita, yang kita cerita bila kita rugi. Allah ruginya meniaga. Untung tak pernah cerita. Pasal takut orang minta. Jadi sebab itulah kita ni kadang-kadang perangai kita ada sikit lain sikit. Sebab tu gendang kita pun ada berbeza. Sebab kita kadang-kadang kita tak cakap tak untung. Jadi sebab itulah kalau gendang Cina dia bunyi untung. Pasal dia selalu sebut untung aja. Kita pula sebut tak untung. Memang benar kita selalu kita katakan kita tak pernah beruntung. Padahal kita dah beruntung, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita katakan tak untung. India pula ada juga sebab. Kerana dia ini tengah-tengah alam, jadi dia katakan kalang-kalang untung. Jadi ada kada untung, ada kada tak ada untung. Itulah. Jadi itulah sifat kita. Kita renungkan bagi kita. Bagaimana kita?
Bagaimana kita hari ini? Jadi bagaimana kita akan menjawab kepada Nabi SAW? Sedang kita dah jadi umat Nabi, kita beruntung, kita mengatakan tak untung lagi. Fikirlah, renungkan baik-baik. Renungkan diri kita. Laqad khalaqnakum insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnakum ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilu shalihat. Dan Allah menciptakan baik. Dan siapa yang merugikan? Yang kita merugikan diri kita sendiri. Yang mana yang orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beramal saleh. Pikirkan diri kita. Di mana? Pupuk anak kita, pupuk diri kita, pupuk isteri kita. Tanamkan kecintaan kepada Nabi SAW. Mulai dari hari ini berazam kita. Nak, kalau dulu kamu peksa nombor 1, ayah beri hadiah sekian. Hari ini, malam ini, mulai esok, ayah berjanji, kalau kamu baca selawat 1 hari 100, ayah akan hadiahkan kamu setiap hari dengan hadiah. Biarkan, walau RM1, walau RM2, walau RM5. Kalau anak itu lulus PSS, kita boleh beli hadiah RM5,000, komputer yang mahal-mahal, sampai jadi komputer, boleh kita belikan. Kenapa? Untuk dia berselawat kepada Nabi, kita tak boleh berikan hadiah? Untuk menarik kecenderungannya. Ini dah untuk kita. Dan hadiah kita kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala ialah anak kita yang salihah, anak kita yang baik, anak kita yang tak menyusahkan kita di yaumil qiyamah nanti, yang menuntut kepada kita, ambil hakku dari orang ini, bukan ibuku, bukan ayahku, tetapi orang ini, kata anak itu, ambil hakku dari dia. Tak menyebut ayahnya atau ibunya, terbaliknya, hakku dari orang itu, kerana melalaikanku dari harta dunia, melalaikan aku dari mengingati Allah, melalaikan aku dari mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana malam ini kita tanamkan diri kita, kita tanamkan anak-anak kita, cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak yang mulia. Awasi pakaian mereka, awasi ke aurat mereka, awasi kedudukan mereka, awasi pergaulan mereka. Awasi di mana mereka bercampur, di mana mereka, dan apa yang mereka lakukan. Lihat apa yang mereka lakukan. Semak. Lalu saya ingatkan kepada tuan-tuan, anak kalau balik ke rumah kadang-kadang sekolah penat. Betul? Balik sekolah penat, letih, tak sembahyang zuhur lagi. Mak pun tanya, ayah pun dah sembahyang zuhur? Belum bah. Letih sangatlah bah, nak tidur dulu. Mak pun kata, kesian budak ni bang, berikanlah dia tidur dulu, biarkanlah dia rehat dulu, kerana dia baru balik sekolah penat, biar dia tidur. Ayah dah marah pasal anak belum salat, tapi mak ada defender. Mak tukang minta maaf, kadang-kadang jadi begini. Tak kira ayah atau mak, biarkanlah mereka. Dan terkala anak itu tidur, tiba-tiba rumah terbakar. Tiba-tiba rumah agak kamu nak biarkan anak tidur ataupun kamu nak bangunkan dia? Baru dia tidur. Baru dia tidur. Kamu nak biarkan dia tidur ataupun kamu nak suruh kejutkan dia yang baru tidur tadi? Demi sayang kamu, kamu buat. Demi sayang kamu, tentu kamu bangunkan walaupun dia baru tidur. Tapi ini tadi, salat tadi, belum salat, dah tidur. Itu kan meninggalkan salat itu seperti orang yang menempah api neraka. Jadi tidurnya itu dalam api. Jadi kalau api dunia kamu nampak, takut terbakar, tapi api akhirat kamu tak perasan, kamu tak lihat bahawa tidurnya itu dalam kebakaran. Tapi bila mak tidurnya, kalau nampak api dunia, cepat nak bangun, rumah terbakar.
Tapi kamu telah membakar rohani dia tadi, bagaimana? Bagaimana kamu telah membakar rohani dia? Tidak menyuburkan hatinya dengan salat dahulu. Renungkan baik-baik. Kita perhatikan baik-baik. Bagaimana kita mengasuh dan didikkan anak-anak kita hari ini? Bagaimana untuk kita menyerapkan kasih sayang kepada Nabi? Kalau kita sendiri tak pernah tunduk, tak pernah kena, tak pernah berkasih sayang dengan Nabi. Untuk berselawat pun payah. 10 kali satu hari pun payah. Bagaimana kita untuk mengajak anak-anak kita? Memperingati Maulid Nabi pun tak pernah pergi. Susahlah. Payah. Parking payah. Susah. Tinggalkan. Tapi kalau pergi shopping komplek, parking tak dapat, parking kat luar sana jauh-jauh pun sanggup. Sanggup. Kenapa sanggup? Pasal hajat nak beli barang. Tapi parking untuk di masjid, walau terjauh sikit, tapi untuk dapat manfaatnya kerana setiap langkahmu, walau jauh, dapat pahala yang lebih. Tapi kamu tak mahu. Susah. Fikirkan. Renungkan. Kita hanya hendakkan keistimewaan dunia, tapi tidak menghendakkan keistimewaan akhirat. Ini kita. Ingat bagaimana Allah mengatakan Abi Lahab sahaja yang tatkala mendapat khabaran tentang kelahiran Nabi, dilepaskan seorang hamba sahayanya perempuan bernama Syuaibah, dibebaskan kerana mendengar khabaran kelahiran Nabi sallallahu. Dan Abi Lahab diangkat azabnya pada hari Isnin, tidak diazab oleh Allah Ta'ala kerana sebab cintaannya, kerana sebab sayangnya, kerana sebab kesukaannya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau diazab sentiasa. Tetapi kerana hari Isnin diangkat azab oleh Allah Ta'ala sebab kerana dalam neraka tangannya kering, mukanya kering, habis semua kering. Bagaimana wajah kita yang kering semuanya? Itulah. Panasan. Tangannya panas dan sebagainya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, tabat yadah, bismillahirrahmanirrahim, tabat yadah Abi Lahab. Azabnya amat sangat kepada Abi Lahab. Tapi dengan kecintaannya kepada Nabi SAW, diringankan azabnya pada hari Isnin. Diberi kemudahan oleh Allah SWT. Diberi angkat sikit azabnya dari kecintaan mereka. Begitu juga dengan wanita yang bernama Syuaibah tadi, yang dibebaskan oleh Abu Lahab dan menjadi seorang yang merdeka, kemudian menikah, dan kemudian apabila berlaku peperangan peperangan Uhud, maka Syuaibah meletakkan dirinya di pintu gerbang Madinah, di pintu gerbang untuk masuk kota Madinah. Beliau duduk di situ dan sambil menunggu kepulangan prajurit Islam untuk masuk pulang dari peperangan Uhud untuk masuk ke kota Madinah. Apabila mula masuk prajurit Islam untuk balik masuk ke Madinah, Syuaibah bertanya dengan prajurit Islam, pejuang, bagaimana keadaan Muhammad, bagaimana keadaan Rasulullah. Tidak dipertanyakan tentang suaminya, tidak dipertanyakan ayahnya, tidak dipertanyakan anak lelakinya. Tetapi dia tahu suaminya pergi berperang, dia tahu anak laki-lakinya pergi berperang, dia tahu ayahnya pergi berperang, tapi tidak ditanyakan soalan ini dahulu. Ditanyakan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah dalam keadaan cedera atau selamat. Pejuang-pejuang mengatakan Nabi selamat, balik sejahtera. Tak puas, tunggu lagi, tunggu. Ditanya-tanya dia sampai akhirnya nampak Nabi dengan kenderaan untanya pulang untuk masuk ke kota Madinah. Lihat keadaan Nabi. Syuaibah merasa gembira yang amat sangat kerana kerana Rasulullah SAW selamat dan pulang keadaan selamat dalam peperangan. Setelah itu baru orang menyampaikan, Syuaibah, tahu tak suamimu syahid di medan peperangan? Tahu tak ayahmu syahid di medan peperangan? Tahu tak anakmu syahid di peperangan?
beliau tak merasakan apa-apa. Sedih, memang sedih kerana perpisahan, tapi beliau lebih sedih kalau Nabi cedera, kalau Nabi disakiti, kalau Nabi itu luka. Anaknya, suaminya tidak diperkisahkan. Alhamdulillah, syukur Allah, kerana suamiku, anakku, isteri ayahku mati syahid. Ini kita tanya dulu, abang balik? Tak, dia belum balik. Entahlah, aku tak tahu suami kau mana. Kita menglepar tanya suami dulu, balik tak balik, balik tak balik. Tak balik 3 hari lagi tanya dulu. Ini Syuaibah tak bertanya soal suaminya, tapi tanya soal Nabi SAW dahulu. Bagaimana kita? Bagaimana yang kita akan jadikan diri kita seperti mereka-mereka ini? Bagaimana Sawat, seorang lelaki bernama Sawat, yang berdiri waktu berbaris untuk di medan Uhud berperangan. Berperangan. Tiba-tiba Nabi tegur dia, Sawat, betulkan barisan. Sebab dia terkeluar barisannya, dia terkeluar sikit daripada barisan. Nabi kata, Sawat, betulkan barisan. Begitu Nabi jalan sikit, Nabi periksa balik, dia keluar dari barisan lagi. Nabi kata, betulkan barisan Sawat. Dia betulkan barisan. Lepas tu bila Nabi jalan sikit, dia patah balik, keluar balik dari perbarisan. Akhirnya Nabi datang, ambil siwak, cucuk perut dia. Ya Sawat, betulkan barisan. Nabi cucuk perut dia dengan siwak. Kalau kita jadi ketua prajurit, bodoh. Kita bodoh dulu. Silap lagi kalau minta maaf orang Melaka, bahlul, kena maki lagi macam-macam. Tapi Nabi, Sawat, cucuk. Ini mulut kita selalu mengucap yang tak baik. Jangan. Tolong jaga lidah kita, pengucapan kita atas perkara-perkara ini. Kerana apa yang diucapkan merupakan doa. Apa yang diucapkan merupakan doa. Jadi jangan ladikan itu kelaziman kita. Jangan jadikan itu kelaziman kita, apa yang kita ucapkan yang tak baik itu. Jadi begitu Nabi tunjuk kepada Sawat, Sawat, betul kan? Sawat kata apa? Ini ketua. Kalau ketua cocok kita macam itu, tak berani kita. Terus jenderal kita cocok, terus senyap, tak berani. Tapi Sawat dan Nabi SAW orang yang berakhlak mulia. Ya Rasulullah, kau telah menyakitiku. Kau telah menyakitiku. Cocok siwak aja Sawat kata menyakiti. Kau telah menyakitiku ya Rasulullah. Benar ya Sawat? Sekarang Nabi kata, Nabi buka bajunya, tunjukkan perutnya. Ya Sawat, cocok aku balik dengan siwak ni. Tapi Sawat tidak mencocokkan siwak kepada Nabi. Apa yang Sawat buat? Sawat memeluk pinggang Nabi SAW. Memeluk erat-erat. Ya Rasulullah, aku memeluk perutmu ini supaya pipiku bersentuh dengan kulitmu. Kulitku bersentuh dengan kulitmu ya Rasulullah. Kerana aku telah terbau, diriku akan syahid di medan Uhud ini. Kita telah terasa. Sawat mengatakan, aku telah terbau ya Rasulullah, bahawa aku syahid di medan Uhud ini. Maka aku hendakkan kulitku bersentuh dengan kulitmu, supaya di yaumil qiyamah akan menjadi saksi bahawa kulitku tidak dimakan api neraka sebab pernah bersentuh dengan kulitmu ya Rasulullah. Kita, anak bersalaman dengan orang tua pun tak mahu. Mencium tangan orang tua pun tak mahu. Menyentuh tangan orang tua pun kadang-kadang. Bagaimana kita? Maka kita kembalilah, didiklah diri kita. Mudah-mudahan perkara yang pada malam ini yang sedikit, dan selain ini saya syaratkan pada imam, insya-Allah kita akan berdiri membaca selawat dengan ya Rasulullah, dan setelah itu kita duduk kembali dan membaca doa maulud. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan pada malam ini. Allah mengangkat darjat kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengampunkan dosa-dosa ibu bapa kita, Allah menasahkan ampunkan dosa-dosa kita. Yang mana ibu-ibu bapa kita dahulu terlalai untuk mendidik kita tentang ini, Allah ampunkan dosa mereka semua disebabkan kehadiran kita pada malam ini membesarkan Nabi SAW. InsyaAllah Allah mengangkat darjat mereka dan Allah memberikan cahaya di kubur mereka berkat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فذاروا للنوار واستضيئوا بجمالي فقبل عذر التفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث تنا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل يا صره الآن اذهبنا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا بك نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين جاهي يا إلهي مرحبا جودها لكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا
سبيلي مرحبا كايبي نسعد ونرشد بركات الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله بلغنا بجاهي يا الله في خير مقعد يا الله ذنوبي بركات الهادي محمد يا الله صلاة الله إذا غشى أشرف الرسل محمد وسلام أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله محمد مرحبا يا رسول الله وسلم مرحبا سلام المستمر كل حين يتجدد حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا ربي متمغنى غاية الحسن والختام اللهم صل عليه ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا أرواحنا بلقاء خير الأنام وابلغ مختار أنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
مرحبا يا رسول الله وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورحفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واسترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وعمدنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وعندنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيادة في كل سنة. اللهم ارزقنا زيادة في كل سنة. اللهم ارزقنا زيادة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدراسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا واسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سد ماضة إخواني رحمهم الله وعنهم القضاء عن الوضوء إلى مثلها فلا تحرم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل سال يبقى ثناء على ممار الدور. اللهم اجعلنا لآك إلى الذاكرين ونعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهنا بطاعاتك مشغول وإذا توفتنا فتوفنا غير مفتون ولا محظول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظلم والظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نتبع بعدها أبدا واسترنا تحت اللواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا والأمهات لا مشيئنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليل مباركة هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقيد خيار حبيب سيدنا وحبيبنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجة. يا الله اقبل حاجاتنا يا الله حاجة الدنيا في الميسرة وحاجة الآخرة في المغفرة وأغفر الذنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. مالك يوم الدين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين يا الله امين يا كريم امين يا رحمن امين يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا لطيفا لم يزل أتوب بنا بما نذر إنك لطيف لم تزل أتوب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل أتوب بنا بما نذر إنك لطيف لم تزل أتوب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل أتوب بنا بما نذر إنك لطيف لم تزل أتوب بنا والمسلمين. آمين إن شاء الله يا كريم يا رحمن الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu wa minkum. InsyaAllah dengan baca Ya Latif yang menazar tufina biman nazar innaka lam taqbina muslimin, Allah selamatkan kita dari sebagai sakit babak dan sebagainya. InsyaAllah Allah melindungkan diri kita
anak-anak kita dan keluarga kita semua dan umat Islam insya-Allah daripada penyakit-penyakit yang tak diingini insya-Allah, wabak yang tak diingini. Amin ya rabbal alamin.